Okay, insyaAllah, Alhamdulillah. Good evening, everybody. Are you with me? Can you hear me, class? Yes. All right, good. Okay. First of all, thank you so much, okay, for come to our talk session. Inshallah, we will be with Encik Awang Shahrizan, yeah, our speaker today. Before we proceed our session, okay, let's we read Kitab Al-Fatihah for Muslim, for non-Muslim. You can tafakur, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so okay, today we will hear some sharing session, okay, with Encik Awang Shahrizan, a speaker on social entrepreneurship, yeah, keusahaan sosial, okay, in Malaysia, right? So we will get some experience on about entrepreneurship, social entrepreneurship, okay, from Encik Awang. So I'm hoping that, okay, you guys can hear, okay. Maybe if you have questions also, actually we have at the end of our sharing session, we have a session for Q&A. Ada soal jawab juga, ya. Okay, I'm hoping that you can focus, okay, and take some notes, okay, because this sharing session, actually, you have to do some reflection on the content that Encik Awang shared you, I think around 1 hour plus, something like that, all right? Then we have also Q&A. After that, give you opportunity to ask questions regarding on the content that Encik Awang shared, okay, after this. Right, I'm hoping that also stay tuned until at the end of the the session, because we have also attendance QR code, okay, for make sure that, okay, to make sure that you attend your this sharing session of social entrepreneurship with Encik Awang Shahrizan. Okay, then I think I will not take a lot of time. All right, so I give to pass to Encik Awang Shahrizan, okay, to make some sharing session, experience, and so on. All right, thank you so much, Encik Awang. Okay, Alright, thank dipersilakan Encik you. Awang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Oh my God. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Yeah, I thought you can hear me, right? So, saya kena cakap bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ni? Saya campur sikit lah. Mix, you can mix. Untuk memudahkan. I'm not so sure whether we have foreigner or not. Is there any foreigner here? Kalau tak ada, we can totally talk in bahasa. Any foreigner? Kan. You can put up your hand if you're foreigners. Sorry, I cannot hear. Is there any foreigner here? No, that. All right, so I think we can proceed. Okay, yeah, in bahasa or mix is depends to Encik Awang. All right. Alright, cool. So saya akan campur-campur juga lah. Depends Yeah, dengan slide okay. yang saya akan. Oh. Alright, saya nampak ada orang Sarawak kat sini. Ada berapa orang Sarawak kat sini angkat tangan? You can put up your hand. Pakai yang itulah kan. Boleh kan? Angkat tangan. Ada ramai orang Sarawak kot. Diorang mesti tahu apa maksud siasitok ni. Ain Ramzi. Alright, saya nampak Edward. Edward saya rasa orang Sarawak ni. Tahu. Kan? Tahu. Tahu lah reti siasitok kan nak? Oh, tahu.
Alright. Okay, nama saya Awang Syahrizan bin Awang Abu Bakar. Saya founder untuk Siasitok. Siasitok ada Siasitok Sign Language Academy, which is kami berpusat di Melaka, dan kami juga pergi ke satu Malaysia untuk memperkenalkan Siasitok lah. Siasitok ni bahasa Sarawak bermaksud sana sini. Dan saya adalah founder untuk Siasitok. Kami masih lagi berperang ataupun cuba mendapatkan nama sesi top ni secara eksklusif, kerana sekarang ni digunakan juga oleh Kerajaan Negeri Sarawak daripada Sarawak Tourism Board, walaupun kami telah gunakan dia pada tahun 2015. Okay, so sekarang ni kami masih fight lah untuk dapatkan nama sesi top ni sampai kami dapat lah. InsyaAllah masih lagi dalam mahkamah untuk kita tahu sesi top ni eksklusifly untuk kami ataupun tak. Dan saya adalah Vice President untuk Chamber Social Enterprise Development Malaysia, which is saya adalah salah seorang ahli semenjak tahun 2017 sehingga sekarang. Dan sekarang saya adalah Vice President untuk Chamber Social Enterprise Development Malaysia. So hari ini saya akan bercerita ataupun share kepada anda semua tentang keusahawanan sosial di Malaysia. Alright, saya rasa semua orang tahu apa itu keusahawanan sosial, tetapi mungkin tak tahu apa itu inovasi sosial. Bagaimana kami masukkan inovasi sosial dalam kami punya produk untuk menjadikan ianya keusahawanan sosial yang lebih solid. Sebenarnya dalam Malaysia ni kita ada 3, which is social enterprise, 1, social innovation dan juga social business, which is dia ni adalah 3 serangkai yang sepatutnya ada dalam kita punya business. Kalau kita buat social enterprise lah, ada social enterprise tak ada inovasi sosial. Social business adalah social enterprise. Ada orang berpendapat macam tu. So hari ini kita akan bercerita tentang tu lebih lanjut lah. Alright. So apa itu keusahawanan sosial? Keusahawanan sosial tu apa? Apa itu keusahawanan sosial? Siapa tahu apa itu keusahawanan sosial? Awak boleh type dekat situ keusahawanan sosial, awak dekat chat tu kan. Boleh gunakan keusahawanan sosial. Awak apa yang awak tahu pasal keusahawanan sosial, awak boleh letak dekat chat tu, sebab saya rasa subjek ni dah dipelajari kot oleh awak, tetapi mungkin pemahaman setiap orang berbeza. Apa itu keusahawanan sosial? Boleh juga kalau nak cakap, boleh, jangan risau. Saya tak ada masalah kalau orang bercakap dekat mic. Boleh je. Alright. So saya pakai 2 screen. Saya tak nampak orang lain ada buka dia punya ni, dia punya kamera. So saya seorang lah ni. Alright. Ada yang tahu tak keusahawanan sosial? Ada? Ada yang ni tahu keusahawanan sosial? Okey, keusahawanan sosial ditakrifkan sebagai satu kaedah penyelesaian isu sosial terhadap kumpulan sasar menerusi elemen ekonomi yang menggabungkan inovasi sosial dan kerja sosial. Menggabungkan inovasi sosial dan juga kerja sosial. Okey. Sama ke? Boleh panggil dia nama, wish. Kang dia tak terjawab, Kang Doktor. Panggil nama ni. Alright. Okay, ada yang cakap sosial takrifkan suatu kaedah penyelesaian isu sosial. Isu sosial Alright. Keusahawanan sosial ni sebenarnya ramai orang cakap macam tu, tapi model perniagaan tu yang membezakan keusahawanan sosial dengan keusahawanan tradisional. Model perniagaan yang menggabungkan prinsip perniagaan tradisional tapi tumpuan kuat dengan menangani isu sosial dan alam sekitar. Itu yang kami selalu bawa lah. Alright. Dan perniagaan atau aktiviti yang berasaskan kepentingan kepada masyarakat dan bukan berorientasikan keuntungan. Bila kita bercerita pasal keusahawanan, tak ada lagi lah saya dengar, saya nampak orang yang menjadi usahawan ni, dia tak berorientasikan keuntungan. Semua dia akan bercerita pasal keuntungan. Kalau kita berniaga, mesti kita kena untung. Sebab keuntungan itulah yang membuatkan kita punya syarikat akan pergi lebih jauh. Tak boleh kalau berniaga ni tak ada untung. Tak boleh tau. Susah.
perusahaan sosial ni bertujuan untuk mencapai kedua-dua kemampanan keuangan dan kesan positif kepada masyarakat. Which is, ada orang, dia keusahawan sosial ni, profit dia kena dapat, lepas tu, dia punya, apa yang kita cakap, dia punya impact kepada masyarakat dan impact sosial tu, dia kena ada, kesan positif tu kena ada. Maknanya dua-dua ni, memang kena sekali. Dia tak boleh berpisah. Macam NGO, dia memang buat untuk impact positif je. Tapi untuk perniagaan secara tradisional, dia orang akan mendapatkan keuntungan sahaja. Tak ada lagi impact dia untuk dua-dua di sekali. Right? Then kita tahu organisasi itu mungkin mengutamakan pelbagai matlamat sosial atau alam sekitar seperti pembasmian kemiskinan, pemeliharaan alam sekitar, pendidikan, penjagaan kesihatan ataupun pembangunan komuniti. Alright? So, Siasito, dia sebenarnya buat apa? Dalam banyak-banyak tu kan, dia buat matlamat sosial kami apa? Siapa tahu matlamat sosial untuk Siasito? Ha, siapa tahu? Ada yang Bahasa tahu tak? isyarat. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat tu untuk apa matlamat sosial kami? Matlamat sosial kami untuk bahasa isyarat. Apa matlamat sosial kami? Siapa tahu? Matlamat sosial untuk Siasito. Ada tak yang tahu? Oh, kat sini ada orang Melaka tak? Nak tengok ada orang Melaka tak? Cuba angkat tangan sikit, mesti ada orang Melaka dalam kelas doktor. Ada tak? Ke tak ada? Orang Melaka ada? Uish, mustahil UKM tak ada orang Melaka ni. Jarang-jarang berlaku ni. Sebab kami, syarikat kami ataupun tempat kami ni, office kami berada di Melaka. Dia tak jauh sangat. Okay. Ada tak orang Melaka? Tak ada? Tak ada. Siapa yang tahu? Siasitok ni, apa matlamat sosial dia? Mengurangkan jurang komunikasi antara orang normal dengan orang pekak. Alright. Adakah hanya jurang komunikasi yang kami buat? Syakira yang tadi, kan? Ya, Uish. saya. Komunikasi je yang kami buat. Ke ada yang lain? Okay. Syakira cakap jurang komunikasi. Yang lain ada? Macam tak tahu. Pernah dengar ke Siasitok ni? Ada yang pernah dengar tak Siasitok? Ada tak yang pernah dengar pasal Siasitok? Ke tak pernah dengar langsung pasal Siasitok? Tak pun tak pernah dengar langsung pasal siapa kami? Mesti tak pernah kan? Tak pernah dengar. Syakira tak pernah. Saya orang Penang tak pernah dengar. Okey. Tak pernah. Cem, Tan tak pernah. Ui. Alah, kesiannya kami. Tak pernah kan? Sebab awak bukan target market kami sebenarnya. Betul tak pernah dengar. Jangan risau. Lagi? Ada lagi tak? Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar? Siasito. Ada tak yang pernah dengar? Tak pernah. Ui. Baguslah. Ramai yang tak pernah. Sik pernah. Edward pun Sik pernah. Sah untuk Jesslyn. Sik pernah. So, maknanya kami kena buat like, lebih banyak lah promosi lepas ni kan. Lagi-lagi, ada lagi. Memang tak pernah dengar langsung. Lim Chun Lee tak pernah. Tahu saya situk je. Okay, fine. Okay. Yang lain, kita ada 100 lebih ni. Kita baru dapat dalam lebih kurang 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang je feedback. Maknanya yang lain tak buka lah. Okay, tiba. Okay, tak pernah. 9, 10.
10 orang daripada 150 orang. 159 orang. Tak pernah. Ramai tak pernah dengar. Okay, lepas ni awak boleh search sesi talk tu apa. Lepas ni saya akan ceritakan lagi. Dan kita boleh bagi hadiah ke doktor pada dua orang ni? Ke tak boleh? Tak boleh kan? Tak boleh. Tak tahu. Boleh bagi hadiah ke? Sebab kami ada buat sesuatu yang lebih baik daripada yang diberitahu. Alright. Okay, ini maksud sesi talk. Semua orang lebih kurang tak pernah dengar sesi talk. Kalau yang saya tengok kat sini lah. Okay. Kebanyakan orang tak boleh, tak tahu apa itu sesi talk dan tak pernah dengar sesi talk. Tak apa, kita cerita dulu keusahawanan sosial. Alright, cool. 6 faktor yang signifikan dalam menyokong keusahawanan sosial di seluruh dunia. Okay? Yang ni yang awak kena tahu. Agensi Pusat bagi Infrastruktur, Maklumat dan Kawal Selia. Contohnya, dekat Korea Social Enterprise Promotion Agency dan Singapore Center for SE, which is yang ni ada dekat luar negara. Okay? Yang ni yang memang signifikan lah. Memang satu dunia diorang ni. Then program pembangunan kapasiti. COSIA, Retired Seniors Program dan Portugal. Okay. Portugal, Innovaco Social. Alright. Then yang ketiga, pembangunan pasaran akses kepada pasaran. Social Value Act dan Procurement Policy Note. Yang ni yang ada dekat seluruh dunia. Lepas tu perkongsian risiko antara sektor awam dan sektor swasta. Contohnya Social Impact Bond dan peraturan koperasi. Yang ni di Malaysia. Which is kita dekat Malaysia ni dengan koperasi diorang letakkan satu baris pada tahun 2010. Alright. Then kaedah penilaian dan pengukuran impact, Social Value UK dan Robot Enterprise Development Fund. Yang seterusnya, yang last sekali adalah kerjasama serantau dan antarabangsa. Portugal juga yang ada. Yang ni untuk dia mengukur sejauh mana kita gunakan Sustainable Development Goal. Alright. So, ini yang kita kena tahu untuk apa nama ni? Ya Allah, kenapa saya tak nampak? Dia tak berubah ke? Saya punya screen macam tak berubah je. Saya rasa saya punya ni tak berubah. Betul tak? Sebab saya yang utama dah berubah. Alamak. Okay, cool. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keusahawanan sosial di Malaysia. Yang pertama adalah perubahan demografi dan sosial, which is kita tahu di Malaysia semakin hari semakin ramai penuaan penduduk. Even macam saya sekalipun, alright, saya pada tahun ini adalah tahun terakhir untuk saya menjadi belia. Tahun depan saya akan menjadi beliau. So umur 40 ke 41 hingga 55, dia tak ada sesuatu yang sesuatu yang betul untuk kita sebut belia, beliau, dewasa kan. Macam 40 ke bawah belia. Lepas belia apa? Then lepas tu warga emas kan, 55 dan ke atas. Untuk 40 sampai 55 sekarang ni memang tak ada. Then bermula tahun hadapan, kalau saya tak silap lah, bermula tahun hadapan belia sehingga umur 30 tahun sahaja. Awak-awak semua yang ada kat dalam ni mesti tak tahu lepas umur 30 tu awak akan jadi apa. Belia dah tak sampai umur 40. So 10 tahun, maknanya 25 tahun akan datang, kita tahu tak adalah orang yang jadi beliau. Dah makin ramai lah beliau-beliau ni kan. Then yang kita tahu perubahan ni untuk penuaan penduduk ni, kita tahu ada 60 yang berumur 60 ni meningkat pada 15%. Which is ini sebenarnya kalau kita tengok data ni, yang paling bagus di dalam Malaysia sekarang ni adalah buat untuk orang-orang care center untuk orang-orang yang berumur ni, senior citizen. Which is kebanyakan diorang tak ada tempat untuk pergi selepas habis. Alright. Then, kalau kita tengok dekat sini, apa yang mempengaruhi perkembangan keusahawanan sosial dekat Malaysia ni, dia
dia dipengaruhi juga oleh perubahan iklim, which is dan kekangan sumber. Peningkatan bencana alam dekat Malaysia ni, bencana banjir je meningkat sebanyak 255% pada tahun 2020 berbanding tahun 2011. Maknanya ini benda yang paling besar, paling banyak sekali naik, peratusan yang naik. Then kalau kita tengok kat situ, orang kurang upaya, okay, which is orang kurang upaya ni makin kita, kalau kita tengok bilangan orang kurang upaya berdaftar yang telah meningkat sebanyak 74% dari tahun 2009 hingga 2019. Dalam masa 10 tahun ni peningkatan ni sangat banyak. Dari tahun 2009 sampai 2019 tinggi. Dan kalau kita tengok untuk yang last kali, kalau kita tengok bahagian perubahan demografi dan sosial ni, dia pengangguran, kadar pengangguran semakin meningkat dari 3.1 kepada 4.5%, dan juga tahap kemiskinan. Tahap kemiskinan di Malaysia ni dah meningkat kepada 16.2% dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Ini masalah-masalah sosial yang perlu dihadapi, yang mempengaruhi perkembangan keusahawanan sosial, which is semakin lama keusahawanan sosial ni semakin banyak dekat Malaysia. Dan kalau kita tengok perubahan iklim ni, yang sumber air terjejas dan pengeluaran makanan yang tidak mampan, tak ada sustainable untuk pengeluaran makanan dekat Malaysia. Itu juga menyebabkan membuatkan keusahawanan sosial makin banyak dalam Malaysia ni. Alright. Then landscape keusahawanan sosial, lambat sikit. Landscape keusahawanan sosial ni dalam Malaysia, kalau kita tengok perusahaan sosial dalam Malaysia ni, dia tak ada satu dasar dan polisi. Jadi kalau kita tengok perbandingan kita dengan koperasi dan juga PMKS, diorang ni semua ada. Memang dah tersedia dia punya bantuan, dia punya kementerian yang sepatutnya menjaga mereka. Tetapi untuk keusahawanan sosial ni, dia dasar dan polisi tak ada, agensi peneraju tak ada, kerangka kawal selia pun tak ada, maklumat dia tak berpusat, maknanya tidak bersepadu. Lepas tu kalau kita tengok akses kepada pasaran, kalau kita ada produk, akses kepada pasaran tak disediakan oleh kerajaan. Kalau koperasi, kalau PMKS, dia orang ada, boleh bawa masuk ke MITI, boleh bawa masuk ke Matret, MARA akan bawa. Then kalau kita tengok pembangunan kapasiti, dia tak bersepadu. Koperasi ada, kalau PMKS ada, Suruhanjaya Koperasi kan, dia akan buat. Kalau infrastruktur kewangan, perusahaan sosial di Malaysia, dia susah nak pinjam. Baru-baru ni, tahun ni je, dia ada diberikan dana pinjaman oleh SME Bank. Itu je. Lepas tu kalau tengok koperasi tak ada, PMKS pun tak ada. Then jaringan keselamatan keuangan. Kalau kita tengok jaringan keselamatan keuangan, untuk perusahaan sosial tak ada. Koperasi dengan PMKS ada. Diorang memang ada badan yang membuatkan untuk mereka ni. Ini perbandingan dengan ekosistem keusahawanan dan pemboleh daya utamalah untuk perusahaan sosial, koperasi dan juga PMKS. Yang ni kalau kita tengok, memang untuk perusahaan sosial di Malaysia kita tak update untuk semua ni. Cuma pada tahun 2000 sekarang tahun ni tahun 2023, agensi peneraju baru diletak, kami sebagai usahawan sosial baru diletakkan di bawah InScan dan juga di bawah Puskop. Sebelum ni memang tak ada orang ni, dan dasar dan polisi memang tak ada lagi lah. Jangan risau. Kerangka kawal selia pun memang tak ada lagi. So InScan yang banyak buat untuk macam mana kita nak buat benda ni semua. Alright. So seterusnya, inisiatif terdahulu dan semasa keusahawanan sosial di Malaysia. So kita nak sebenarnya untuk inisiatif ni, sebenarnya kalau kita ada keusahawanan sosial ni, sebenarnya untuk kami, orang yang macam kami nak no one left behind, which is kita memang memperkasakan sustainable development goal dalam kami punya perniagaan, then a better future lah untuk yang akan datang. Right. So kalau kita tengok pada tahun 2010 yang ada bersama untuk bercerita pasal inovasi sosial ni ataupun keusahawanan sosial, fokus Agensi Inovasi Malaysia, which is mereka ni fokus kepada inovasi sosial yang membangunkan strategi inovasi nasional. Kalau kita tengok kebanyakan yang dibuat kat sini adalah
rangka tindakan inovasi sosial, penilaian kemajuan sosial, penilaian impak sosial, dana keberhasilan sosial, dan pelan hala tuju keuangan sosial. Tetapi kalau kita tengok betul-betul, diorang lebih kepada inovasi sosial, which is kalau yang ada sekarang dekat Malaysia, kalau kita ada social enterprise tapi tak ada inovasi dan kita membantu orang-orang B40, bagaimana pula? Masa tu bila agensi inovasi Malaysia ni buat, yang lain ni tak ada, yang tak ada inovasi sosial ni macam mana? So mereka tak akan dapat bantuan daripada agensi inovasi ni. Dan agensi inovasi Malaysia ni, AIM ni, telah pun ditamatkan ataupun dah tak ada lah sekarang ni dekat Malaysia. Dan kalau kita tengok untuk Magic pula, Magic ni pada tahun 2014 dia ditubuhkan dan dia pada, saya tak ingat nama dia punya CEO yang pertama tu, tapi CEO dia yang pertama tu dalam masa 2 tahun dia memang memfokuskan kepada Magic, memfokuskan kepada keusahawanan sosial, which is fokus dia membangun syarikat startup yang berasaskan teknologi dan inovator sosial. So dia ada pertindahan dengan ni lah, dengan inovasi, agensi inovasi Malaysia. Dan diorang juga membangunkan rangka tindakan perusahaan sosial pada tahun 2015 hingga 2018. Tetapi telah tidak digunakan lagi pada sekarang ni. Dan pada tahun 2014 hingga 2019 ada pelbagai inisiatif yang dilakukan, iaitu bootcamp keusahawanan sosial, masterclass keusahawanan sosial, program peningkatan, lepas tu pembangunan kapasiti, akreditasi dia orang buat, belian untuk impak, which is nama dia Buy for Impact, lepas tu push untuk keusahawanan sosial. Tetapi di bawah Kuskop kini yang menerajui untuk keusahawanan sosial, diorang sedang sekarang ni dia dah mula buat garis panduan akreditasi pada tahun 2019, tapi sampai sekarang pun dia masih kelam kabut lagi lah, jangan risau. Alright, then rangka tindakan keusahawanan sosial 2030 semai, dan maklumat-maklumat yang berkaitan ada dalam semai, tetapi hanya dilancarkan, inisiatif belum ada lagi. Alright, dan Jawatan Kuasa Pembangunan Keusahawanan Sosial Setcom ada tetapi tak. Dan program yang diorang buat khusus ke asas keusahawanan sosial, Kak C di bawah InScan. Lepas tu RISE dia bagi kita peralatan untuk RISE, dan program peningkatan perusahaan sosial dan program keusahawanan sosial dan koperasi. Lebih banyak kepada koperasi sebab diorang ni mudah untuk buat. Koperasi ni adalah tempat yang paling mudah lah untuk diorang buat sebab koperasi dia ada suruhan jaya koperasi. Alright. So, apa isu dan cabaran yang kami hadapi hari ini untuk keusahawanan sosial? Ada banyak lah sebenarnya untuk kami. Boleh saya tahu, siapa yang tahu apa isu kami sekarang ni untuk menjadi keusahawanan sosial? Saya dah cerita kan dalam tu. Tapi mesti ada yang tahu juga. Selain daripada isu yang berkaitan dengan agensi, ada tak yang tahu apa lagi masalah untuk keusahawanan sosial dekat Malaysia ni? Orang-orang yang buat keusahawanan sosial ni, tahu tak apa masalah dia orang? Oh, ramai juga. Kita ada 162 orang termasuk saya. Saya tolaklah 2. Pakai 2 kan. So, kita ada 160 orang. Ramai. Alright, cool. Apa isu dan cabaran? Ni yang first. Saya dah tunjuk. Yang first dia kurang pemahaman dan kesedaran tentang keusahawanan sosial. Betul tak? Ada yang faham betul-betul tak tentang keusahawanan sosial? Selain kami, Siasito, siapa lagi yang tahu apa apa nama? Apa keusahawanan sosial yang siapa lagi keusahawanan sosial yang pernah anda dengar di luar sana? Ada yang tahu tak? Selain Siasito, ada tak yang tahu apa lagi keusahawanan sosial yang kat luar sana yang pernah dengar pasal keusahawanan sosial? Contoh-contoh keusahawanan sosial yang lain kat luar ni. Siapa? Picaid. Salah satunya Picaid. Terima kasih Fatihah. Makcik Travel. Wow, Makcik Travel. Good. Okay, Makcik Travel lagi. Makcik Travel ni kira baru tau. Sangat baru. Sebab saya, masa saya bermula tahun 2015, dia tak ada lagi. Picaid, kami sama-sama. Alright, lain. Selain tu, Picaid, Makcik Travel. Terima kasih Ain Ramzi. Lain. Ada tak yang tahu?
Takkan dua je kot. Kita yang berdaftar dengan apa nama? Kuskop sekarang ni kita ada lebih kurang 500 keusahawanan sosial yang telah berdaftar. Yang dah dapat SE basic 437. Ha, takkan dua je. Saya situ. Lepas tu yang lain ada lagi tak? Yang tahu? Oh, mata saya tengok kat sebelah sebab saya kena tengok skrin yang ni. Bukan masalah, masalah will. Bukan masalah, masalah will. Saya sitok salah satu. Saya sitok salah satu. Tapi yang masalah will ni, okay, masalah will. Bukan masalah tau. MASALA je. Dia tak ada hash tu. Masalah pula jadi dia. Okay. Typo. Okay. Faham, faham. Ke awak memang letak hash tu sekali kan? Alright. Masalah will. Salah satu. Alright. Saya sitok. Saya sitok salah satu lah sebab saya bagi top. Selain kami. Selain daripada Picait, Makcik Travel, Masalah will, Grow the Goose. Pernah dengar Grow the Goose? Grow the Goose. Ada yang pernah dengar pasal Grow the Goose? Ada tak? Tak pernah dengar. Pernah dengar pasal gift tak? Gift. G-I-F-T. Gift. Pernah dengar? Gift. Tak pernah dengar? Discover Muay Thai. Okay. My Harapan bukan social enterprise. My Harapan adalah foundation yang memberi training kepada semua yang social enterprise. Kami juga salah seorang pemenang untuk My Harapan masa dia buat. Right? My Fizro. My Fizro ni saya tak pernah dengar. My Fizro. My Fizro saya tak pernah dengar. Mungkin yang baru. Du Anyam. Yes, Du Anyam salah satu. Lagi. Du Anyam. Ada lagi tak? Siapa pernah dengar? Womentum. Womentum. Tak pernah. Ada pernah dengar Womentum? Lepas tu yang gift. Wagas Diasi. Pernah dengar Wagas Diasi? Ada yang pernah dengar Wagas Diasi? Ada tak? Ada? Tak ada? Tak pernah dengar Wagas Diasi. Siapa lagi? Discover Muay Thai. Ini yang ni Atina. Atina. Pernah dengar Atina? Tak pernah. Inilah cabaran-cabaran menjadi keusahawanan sosial di Malaysia. Even orang luar pernah mendengar nama kami kan, tapi kami tidak didedahkan dalam Malaysia sangat. Bagus juga. Alright, cool. So, kalau kita tengok ke sini, isu dan cabaran kami adalah satunya kurang pemahaman dan kesedaran tentang usahawan sosial. Yang satu. Yang kedua, keperluan dasar dan hala tuju untuk jangka panjang kepada usahawan sosial dan orang yang bersama dengan keusahawanan sosial ni sangat kurang keperluan dasar kami. Kami tak ada hala tuju daripada kementerian sekalipun. Baru ni je baru ada. Alright. Then, kurang pengetahuan dan kepakaran. Yes, yang ni sangat betul. Sebab macam kami sendiri, kami belajar keusahawanan sosial masa mula-mula dulu macam saya belajar ke apa nama? Ke UNDP, United Nation Development Program. Okay? Nanti saya tunjukkan gambar-gambar tu. Alright. Then macam saya pergi ke Entrepreneurship World Cup. Okay? Lepas tu kurangnya pengukuran keberhasilan dan impact. Yang ni pun sangat kurang dekat Malaysia. Kami buat sendiri masa mula-mula. Memang sangat susah. Pada mula-mulanya sangat susah untuk buat pengukuran keberhasilan dan impact ni kan. Sebab orang tak nampak apa yang kita buat. Alright. Then, kami ada tahap adaptasi teknologi dan inovasi yang rendah. Okay. Untuk yang ni, even kami ada tahap inovasi yang tinggi pun, ianya masih tidak dapat diterima di dalam Malaysia. So, kami terpaksa membawa apa yang kami ada ni,
keluar negara terlebih dahulu untuk di validation, untuk membuat validasi terhadap produk kami. Dan masalah juga yang menjadikan adalah pengiktirafan koperasi sebagai perusahaan sosial, which is koperasi-koperasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi diiktiraf sebagai perusahaan sosial walaupun mereka tidak membuat uh, bisnes sebagai usahawan sosial. Ini yang menjadikan masalah jugalah sebenarnya kepada kami. Dan kalau kita tengok jurang akreditasi. Di Malaysia, akreditasi ini dimulakan oleh Magic. Tetapi setelah Magic dihapus kira pada tahun 2019-2020, kerajaan bertukar masa tu, so jurang akreditasi ini dah tak ada. Then kebanyakan mereka tak ada accreditation lah. Sekarang ni dia diadakan semula pada tahun lepas dan pada tahun ini barulah mereka approvekan untuk diorang baca dan berapa orang yang ada accreditation untuk SE Basic dan SE Accreditation. Dan kalau kita tengok perubahan landscape disebabkan COVID-19 dan banyak perusahaan sosial terpaksa ditutup pada masa tersebut. Alright. So, apa yang lagi yang kita kena tahu adalah ekosistem keusahawanan sosial yang tidak bersepadu. Kalau kita tengok kat sini kan, dari segi institusi keuangan dan inisiatif keuangan, kalau kita tengok kan, dia ada 9% je yang menyokong untuk keusahawanan sosial. Lepas tu yang lain neutral, 22% tidak mencukupi dan memang tidak mencukupi lah 30%. Kalau kita tengok kat sini, kebanyakan dia kalau yang mencukupi ni tak lebih daripada 20%. Paling banyaklah 20% untuk pusat maklumat, penerapan teknologi, pementoran kan. Dan kalau kita tengok platform rangkaian jaringan, sebab untuk pementoran keusahawanan sosial ni, dia memang sangat kurang orang yang buat keusahawanan sosial kat Malaysia. Dan inisiatif kesedaran pun dan latihan pembangunan memang susah kita nak dapat dalam Malaysia. Dan kebanyakan macam saya banyak pergi ke Scotland, satu, kita ada mentor kat sana, lepas tu kita ada dekat Arab Saudi dan juga Nepal, Bangladesh. Ni tempat kami mencari ilmu untuk keusahawanan sosial. Keusahawanan sosial. Di Malaysia sekarang ni telah dibangunkan oleh InScan, tetapi kebanyakan yang dibangunkan itu masih secara general, sangat general, sangat susah lah. Dan saya juga pergi ke Bangkok dan juga pergi ke Hong Kong untuk mempelajari bahasa isyarat, untuk belajar bahasa isyarat, untuk mempelajari pasal keusahawanan sosial dengan UNDP. Alright. So, kalau kita tengok kat sini, keperluan berbeza di peringkat kehitaran hayat perniagaan, which is kalau biasanya untuk untuk keusahawanan sosial, dana untuk permulaan dia memang kena ada dana sendiri yang kami gunakan, dan dana dan insentif ni memang susah nak dapat, alright, dari kerajaan kalau biasanya. Kalau kita baru nak buka, dan sokongan perniagaan memang sangat susah, dan keperluan pasaran kita orang, pihak government memang tak nampak sangat lah. Alright. So, kalau kita tengok ke situ, kalau kita dah scale up ataupun fasa pertumbuhan, kita perlukan sokongan perniagaan, dana dan insentif dan peluang untuk akses ke pasaran luar, which is sepatutnya bila kita nak ke luar negara, kalau kita bercerita dengan MARA, kita bercerita dengan MARDI, kalau kita nak bercerita dengan MITI ataupun Matret, memang diorang akses ke pasaran luar, tetapi diorang tak bagi kita peluang ni semua untuk kita pergi akses ke sana, sebab dia ada orang-orang yang ada produk, which is memang orang ni nampak produk dia dan dia tak pedulikan untuk usahawan sosial. Then kalau kita tengok kat sini, untuk fasa pengembangan kan, dia sepatutnya kami akan mendapat akses pasaran, sokongan perniagaan dan dana dan insentif lah, tetapi biasanya masa ni pun memang kita susah nak dapat lah. Alright. Sekarang ni, dan kalau kita tengok situ fasa mature, biasanya kita pengembangan atau inovasi produk kita, dan pasaran baru dan peluang baru, strategi baru, modal perniagaan dan juga pembiayaan. Sekarang ni kalau di Malaysia, kalau kita dapatlah untuk pergi ke
ni peringkat matang ni sangat bertuah. Kalau macam kami masih di peringkat pertumbuhan, which is kami perlukan sokongan perniagaan, dana dan insentif dan peluang untuk akses pasaran lah. Sebab kami pergi ke luar negara untuk menjual kita punya produk pun, kita menggunakan rakan kongsi ataupun rakan kerjasama kita di luar negara. Alright. So, apa itu inovasi sosial? Tadi cerita keusahawanan sosial. Tapi apa itu inovasi sosial? Ada yang tahu tak? Ha, ada tak yang tahu? Inovasi sosial. Ada tak yang tahu? Siapa tahu inovasi sosial? Hmm, eh, tak tahu inovasi sosial? Apa beza usahawan sosial dan inovasi sosial? Apa beza dia? Mesti ada beza kan? Apa social enterprise? Apa dia social innovation? Ini inovasi sosial. Tadi saya cerita pasal social enterprise. So, apa itu inovasi sosial? Ada yang tahu? Dah boleh Google. Ah, ini dia. Inovasi melakukan inovatif untuk mengatasi sesuatu masalah. Melakukan inovatif. Apa yang inovatif tu? Ha, berdasarkan masalah yang wujud. Wow. Macam mana kita nak tahu masalah tu wujud ke tak? Ha, Izlina cakap perubahan atau perkara baru yang dibawa. Perubahan ataupun perkara baru yang dibawa. Okey. Sedikit nak kena melakukan inovatif. Inovatif ni apa yang kita lakukan? Inovatif yang macam mana yang kita lakukan? Ha, macam mana kita lakukan inovatif tu? Then Tan Yenju cakap boleh cakap keusahawanan sosial ni menggunakan inovasi sosial untuk buat bisnes. Boleh? Boleh. Kita boleh cakap kita buat keusahawanan sosial ni dengan menggunakan inovasi sosial untuk buat bisnes. Tetapi apa elemen dia? Apa elemen yang kita kena tahu inovasi sosial kita ni membantu siapa? Ha, kita perlu kesan masalah tu. Syakira, inovasi sosial, idea-idea baru yang memenuhi keperluan sosial. Bukan Syakira. Bukan Syakira. Bukan. So, bukan. Belum lagi, belum. Saya tak jumpa lagi. Apa itu inovasi sosial? Ada yang tahu tak? Apa beza keusahawanan sosial dan inovasi sosial? Hmm, boleh tak cakap keusahawanan sosial ni menggunakan inovasi sosial untuk buat bisnes? Boleh? Itu jawapan dia. Dia nak boleh ke tak boleh je? Kan? Betul Tang Yenju? Betul kan? Itu soalan dia kan? Boleh. Kegiatan kegiatan masyarakat yang dapat selesaikan keperluan sosial. Nadila, sikit lagi. Saya tak nampak lagi. Ada orang boleh ni. Inovasi sosial tu apa? Okey, saya teruskan. Ini inovasi sosial merujuk kepada pendekatan kreatif dan juga novel yang menangani cabaran masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang kita gunakan tu secara kreatif dan novel. Ramai orang cakap dia buat inovasi sosial, tetapi dia boleh selesaikan masalah tak? Ha, kan? Dia boleh selesaikan tak masalah tu? Alright. Then, apa lagi? Dia merangkumi pelbagai inisiatif yang dapat daripada gerakan akar umbi kepada dasar kerajaan bertujuan untuk memupuk perubahan positif dan keterangkuman. Which is, yang ni, kalau kita tengok, inisiatif ni kebanyakan dia, kalau orang-orang kat Sabah, banyak gila buat. Dia orang buat uh, inovasi
untuk elektrik punya sistem elektrik untuk satu kampung je. Dia orang buat apa nama? Turbin untuk dia hasilkan elektrik untuk satu kampung je. Ha, biasanya turbin untuk buat empangan air, empangan empangan untuk hasilkan elektrik tu untuk banyak besar kan. Jadi dia orang buat untuk kampung tu saja, untuk 20 buah rumah. Rumah tu jadi tak payah bayar elektrik lah, tapi dia orang sama-sama buat. Itu salah satu inovasi sosial. Alright. Then kalau kita tengok innovator sosial, orang yang mencipta tu biasanya mencabar status quo. Dengan mengenal pasti penyelesaian baru pada masalah yang berterusan macam kemiskinan, lepas tu kemampanan alam sekitar, akses penjagaan kesihatan dan juga pendidikan. Itu yang diorang biasanya buat. So macam saya situ, adakah kami adalah salah satu uh, inovasi sosial ataupun bukan? Usaha inovatif yang utamakan kerjasama, empati, kemampanan dan tekankan kepentingan mempertimbangkan kesan jangka panjang kepada masyarakat dalam alam sekitar. Alright. So, sesi tu, adakah kami innovator sosial ataupun bukan? Ha, innovator sosial ataupun bukan? Tadi kita ada orang yang cakap pasal keusahawanan sosial. Tadi Syakira ada cakap tadi, kita orang ni nak reducekan gap komunikasi dengan orang pekak. Betul tak Syakira? Kan? Syakira cakap. Kita orang nak reducekan gap dengan orang pekak. Kan? So, adakah kami ni inovatif buat inovasi sosial? Kita buat inovasi sosial tak? Saya situ ada inovasi sosial. Apa inovasi sosial kami? Ada tak inovasi sosial kami? Apa inovasi sosial kami? Ada yang tahu tak? Ke ada yang pernah dengar? Ain Ramzi cakap guna AR sign language flashcard. Kejap. AR sign language flashcard. Bukan, terbalik. Dia sign language AR flashcard. Apa betul? Balik tu. Dia sign language augmented reality flashcard. Right? So, apa yang kita kena tahu? Oops. Yang ni, Yayasan Inovasi Malaysia, dia ada keluarkan bermacam-macam geran, which is MyIS Akar Umbi. Sekarang ni, semua inovasi sosial, dia gunakan Yayasan Inovasi untuk memberikan geran, which is, kalau kita tengok kat sini, ada 2,281 inovasi, tetapi 25 sahaja yang commercial innovation dia, dengan geran berjumlah 2.5 juta, saya rasa dah lebih dah. Dan 44 approved innovation dan 17 innovation intellectual property, IP dia dah difailkan. Ini data daripada Yayasan Inovasi Malaysia. Then, kat sini baru kita boleh bezakan usahawan sosial dan juga inovasi sosial. Ada beza tak? Siapa tahu perbezaan dia? Dua-dua saya dah cakap, saya dah cerita pasal keusahawanan sosial dan saya juga dah cerita juga pasal inovasi sosial. So apa beza dia? Apa beza dia? Hmm, apa beza? Inovasi sosial dan juga keusahawanan sosial, social enterprise. Apa beza dia? Ain Ramzi, saya kena ambil ni nama dia. Right.
Apa beza keusahawanan sosial dan juga inovasi sosial? Alamak, salah. Apa beza keusahawanan sosial dan juga inovasi sosial? Hmm, okay, apa beza dia? Siapa yang tahu? Ada yang tahu tak? Eh, saya rasa kalau saya sebut nama ni doktor ramai saya boleh sebut ni. Ada yang tahu tak apa beza keusahawanan sosial dan inovasi sosial? Ada yang tahu? Tak ada? Hmm, right. Terima kasih Ain Ramzi. Keusahawanan sosial, model perniagaan. Inovasi sosial, pendekatan kreatif. Pendekatan kreatif. Alright, saya dedahkanlah kat sini. Ini keusahawanan sosial. Ianya, kalau keusahawanan sosial ni, ia lebih kepada pemikiran, tentang pemikiran usahawan sosial ataupun ejen ataupun katalis. Kalau kita sebut katalis perubahan yang tak henti-henti dalam bentukkan penyelesaian yang berani dan kreatif melalui penciptaan organisasi baru. Tengok dia cakap organisasi baru atau sebagai intrapreneur dalam organisasi komuniti sedia ada untuk mencipta perubahan sosial. Itu keusahawanan sosial. Alright, dia lebih kepada model perniagaan. Alright, terima kasih Ain. Tetapi inovasi sosial, ini inovasi sosial. Ianya lebih kepada idea, tentang idea dan bukan sebarang idea baru. Bagi sektor sosial, inovasi sosial ni, sekejap saya lihatkan ni. Inovasi sosial ni sebenarnya ada idea dalam bentuk produk, dia mesti ada produk. Biasanya orang yang buat inovasi sosial ni, dia mesti ada produk. Dan perkhidmatan atau kaedah yang mencipta perubahan, prestasi lebih baik daripada penyelesaian sedia ada dan nilainya teraku terutamanya kepada masyarakat. Ini sebenarnya. Kalau tengok, kebanyakan orang dia buat keusahawanan sosial tetapi dia tak ada inovasi sosial tu. Macam kami buat keusahawanan sosial dan kami ada inovasi sosial. Kami bermula dengan inovasi sosial. Baru kami pergi ke keusahawanan sosial tu. Alright? So itu yang berlaku kepada kami di Siasito. Okay. Sekarang ni kita cerita pula apa itu Siasito. Ramai dah tahu dah tadi. Apa itu Siasito? Ada orang dah tahu dah. Siasito sana sini. Sign dia macam ni tau. Sana sini. Sign dia sana sini. Sana sini. So macam itulah. Okay. Ada orang Sarawak kan dalam ni. Terima kasih Ain Romzi sebab dia menjawab ni. Jadi saya tak keseorangan kat sini. So nanti saya bagi awak hadiah tau. Nanti bagi saya awak punya maklumat. Oi, suka. Awak nak baju ke nak flashcard? Sebab awak yang jawab flashcard kan? Kalau baju kita ada kat sini tak baju? Tak, baju dia cantik lah. Baju dia cantik. Alright. So, ataupun awak nak datang belajar bahasa isyarat kat tempat kami pun boleh. Ramai je kami ajak orang datang belajar kat sini kan. Untuk pengetahuan semua, ramai doktor-doktor yang dekat GH kat Melaka ni dah mula belajar bahasa isyarat sebab dia orang dah ada apa nama passion yang datang ke tempat kami. Okey, untuk belajar memang ada yuran tetapi kalau menjawab apa yang saya soal macam Ain kan, Ain jawab, so dia boleh datang free. Datang je kat Melaka. Nanti kami bagi link kat Ain tapi saya kena tahu nombor telefon lah. Saya kena ada tim. Syahira ada dalam ni tak? Syahira? Syahira ada tak dalam? Awak ada Okey. Nanti awak ambil nombor telefon Ain Ain dengan Syakira kot. Syakira. Hmm? Hmm. Nanti awak Ain dengan Ain dengan Syakira boleh PM Syahira.
Dignity. Dignity. Kalau yang kami ada dalam tu Dignity. Syahirah ada kat situ. Syahirah bantu saya, jangan risau. Saya tak keseorangan sebenarnya. Ada lagi 2 orang gila. Kita orang ada 4 orang. Okay. Dia orang tengah buka satu laptop itu. Alright. Apa itu Siasito? Siapa tahu? Siapa tahu? Apa itu Siasito? Saya cakap sana sini. Tadi Edward dah tahu. Orang Sarawak kan? Orang Sarawak mestilah tahu. Kan? Siasito. Wee. Right. Apa itu Siasito? Siapa lagi yang nak belajar bahasa isyarat? Angkat tangan. Saya nak tengok. Ramai tak? Kalau ramai kita buat satu ni. Apa itu Siasito? Ada orang nak belajar bahasa isyarat? Boleh. Kami pun ada kat Melaka. So awak nak datang tak kat Melaka? Kita boleh buat session secara percuma. Untuk awak semua. Jangan risau. Siapa nak belajar bahasa isyarat? Boleh angkat tangan. Nah, Melaka jauh. Ya Allah. Melaka jauh. Habis kalau saya cakap saya belajar sampai dekat Hong Kong, Scotland jauh ke? Ha? Oh, nak buat secara online. Online tak efektif. Awak tak nampak tempat kami. So tak best. Kami buat secara online untuk Uniqlo je. Sebab Uniqlo dia buat untuk satu Malaysia punya. Dia punya apa nama? Dia punya staff satu Malaysia. So kami terpaksa buat secara online. Alright. So orang selain daripada Uniqlo tu, kebanyakannya kami buat secara fizikal. Sekarang dah boleh kan? Sebab orang pekak dia ada beberapa yang kita kena tahu. Nanti kita cerita. Kejap lagi. Saya cerita sikit lagi pasal Uniqlo ni. Kita ni kehabisan masa je lagi ni. Right, cool. So, okay, ini kita tengok dulu pasal sesi talk. Tak ada salah. Oh, macam mana nak bagi dia ada sound? Situ tak ada sound eh? Saya tak mute. Kejap lah. Ha, Masa share tu, doktor kena macam mana ya? Dia ada setting untuk share sound. share sound. Maksud doktor share ni, doktor Cik Awang kan share ni kan? Masa share video ni, dia kena ada satu, saya boleh tak ingat lah apa benda, dia attach sekali untuk speak sound video ni lah. Kalau share tab me, tab. Okay, share sound. Share tab Share tab. me, tab. Ada share window, ada share Screen ni? Dengar? Okay, dengar dah. Dengar dah. Alright. So, itu dia berkaitan dengan sesi talk. Dah tahu dah apa tu sesi talk? Kan senang je. Sesi talk apa? Tak ada suara. Orang minta maaf. Share computer sound. Tadi saya tak try untuk ni. Saya minta maaf. Tapi bunyi muzik je. Latar belakang muzik je.
Tapi okey kan? Boleh faham kan apa itu siasito? Kan? Kan nak ulang sekali lagi? Uish, ulang sekali eh? Jangan. Tapi video tu tak lama. Jangan risau, video tak lama. So dia tak ni lah. Dia tak, lagi satu dia bunyi muzik je kat situ. Dia tak lama sangat. 2 minit kot, 2 minit lebih. Lebih kurang. Alright, bagaimana kami bermula untuk siasito? So siasito sebenarnya bukanlah sesuatu yang senang untuk kami sebenarnya. Saya dulu pun tak faham juga bahasa isyarat. Apa itu bahasa isyarat? Saya tak pernah tahu komuniti ni ada sebenarnya. Saya tahu ada orang pekak tapi saya tak tahu. Sebenarnya ia adalah satu komuniti. Then bila berlaku satu kejadian yang mana saya mempunyai seorang sahabat yang ada anak yang pekak. Bila ada anak pekak kawan saya, dia tanya saya pasal satu inovasi yang boleh digunakan oleh beliau dan rakan dan anaknya untuk berkomunikasi. Saya cakap, apa barang yang orang pekak pakai untuk berkomunikasi? Saya cakap, yang saya tahu adalah hearing aids ataupun dia pasang implan kan. So bila saya cakap macam tu, betul, tapi sekarang ni anak dia dah umur 5 tahun, dia tak boleh komunikasi dengan anak dia. So dia tanya saya apa yang dia boleh berkomunikasi, apa peralatan yang boleh digunakan untuk dia berkomunikasi. Saya cakap, kalau orang pekak mestilah bahasa isyarat. So, mula dari situ saya buat kajian, saya buat research pasal ni bahasa isyarat, tapi saya tanya dia orang yang sibuk bekerja. So, dia tak ada masa untuk pergi belajar bahasa isyarat dekat association. Saya cakap, oh mesti ada sesuatu yang lain kan? Okay, jadi, bila macam tu, saya pergi ke Persatuan Orang Pekak Negeri Melaka. Saya pergi kat situ, saya tanya presiden, saya tanya orang kat bawah dia, apa yang dia orang gunakan untuk mengajar orang bahasa isyarat selain daripada kelas, selain daripada tu apa lagi yang dia orang gunakan. So dia cakap buku, nak belajar melalui buku. So buku, saya cakap buku memang susah lah nak belajar, dah lah tak faham macam mana nak buat pergerakan apa semua kan. So memang susah. Saya cakap kat dia, okey lah, tak apalah, kalau macam tu saya hold dulu. Then saya pergi ke SKPK Semabuk. Kalau orang Melaka mesti akan tahulah. SKPK Semabuk ni, SKPK Melaka sebenarnya. Dia SKPK Melaka tapi dekat Semabuk. So pergi kat situ. Kat situ cikgu sekolah pun mengajar budak-budak ni memang directly terus dari tangan dia orang. Dia tak ada alat bantu mengajar pun. Alat bantu mengajar memang tak ada. Macam flashcard tu memang tak ada dekat sekolah. Cakap. So cikgu mengajar direct dari tangan ni kepada budak-budak pekak kat situ. Kalau macam tu, susah jugalah. Kalau katalah cikgu tak ada, ganti cikgu sit in yang lain. Macam mana cikgu tak nak mengajar? Betul? Cikgu tu sit je lah dalam tu kan. So, susah untuk cikgu tu. Dan cikgu-cikgu yang baru datang, cikgu-cikgu kat situ adalah cikgu-cikgu yang normal, yang boleh bercakap, yang macam kita. Tetapi, dia ditugaskan untuk dekat sekolah tu. Baru-baru ni sahaja baru ada dekat ilmu pendidikan khas, dekat Ceras tu, cikgu-cikgu yang mengajar kat SKPK ni kena belajar bahasa isyarat. Baru-baru ni. Kalau tahun 2010, 2011 dulu, memang cikgu yang masuk kat situ adalah cikgu normal yang tak tahu bahasa isyarat. Dan diorang gunakan KTBM. Right now, diorang dah boleh gunakan KTBM dan juga BIM. Ada dua-dua ni yang diorang boleh gunakan sekarang ni. Then, bila benda ni berlaku, saya cakap kat kawan saya, tak apa, saya pergi belajar bahasa isyarat. Dan lepas saya belajar bahasa isyarat, saya seorang fotografer untuk pengetahuan semua. Saya fotografer. So, saya ada kamera yang sangat bagus. Kamera saya sangat mahal dan sangat bagus. So, saya tangkap gambar. Tangkap gambar A sampai Z, 1 sampai 10. Lepas tu, basic untuk orang tahu tentang bahasa isyarat. Basic macam saya nak makan apa, makan macam mana, nasi macam mana, mi macam mana, laksa macam mana, daging macam mana. So benda-benda ni yang basic untuk dia berkomunikasi dengan anak dia. Saya tangkap gambar, saya cuci gambar, saya print gambar tu, saya hantar kat kedai kawan saya, dan dia print. Belakang tu saya tulis A untuk ayam, B untuk bola, C untuk cawat, B untuk B macam mana lah, A, B, C sampai Z dan 1, 2, 3 dan basic tu bagi kat dia dan dia gunakan untuk communicate dengan anak dia. Dah umur 5 tahun, dia dah boleh faham. Kalau dia cakap makan macam mana, kena tunjuk lah makan kan, belajar, dia kena ni. Then bila jadi je, dia pakai benda tu
2 minggu sahaja, dia nampak kesan anak dia mula faham apa yang disampaikan walaupun bukan dalam perkataan penuh. Then tantrum tu semakin kurang. Dari situlah saya mulakan research saya. Saya pergi ke semua tempat yang saya rasakan perlunya saya tahu pasal bahasa isyarat ni. So saya pergi. Saya pergi ke Persatuan Orang Pekak Vietnam. Jauh. Saya pergi ke semua sebenarnya negara-negara ASEAN, dan saya tambah lagi saya pergi ke Jepun. Adakah diorang ada flashcard yang saya nak buat tu? Saya pergi ke China. Saya juga pergi ke Korea untuk buat research pasal ni. Ada tak? 3 negara ni adalah negara maju yang sangat laju. Adakah diorang ada buat apa yang saya nak buat masa tu? Alright? So, masa tu memang tak ada, dan saya buat apa yang saya buat hari ni. Sebab apa? Kita tahu orang pekat ni, diorang kalau nak pasang implant ataupun dia nak pakai hearing aid ni, harga dia sangat mahal. Berapa harga dia? Hearing aid, siapa tahu berapa harga hearing aid? Angkat tangan, cepat. UKM selalu buat ni. HUKM selalu buat. Kalau pasang implant ni, HUKM selalu buat. Awak pelajar-pelajar dekat sana, mesti awak tahu pasal ni. Cepat. Siapa tahu? Siapa tahu berapa harga dia? Betul beribu-ribu. Jarang dia. Murah-murah. Okey, 8,000. Harga permulaan paling biasa punya, paling biasa. Paling biasa punya harga dia berapa? RM26.5 paling biasa. Tak. Right. Saya dapat Ciawen. Betul kalau salah tak apalah. Alright. Harga paling biasa harga dia adalah 1,800. Okey. Harga paling mahal untuk Ciawen. Harga paling mahal untuk saya berhenti sekejap kan. Paling mahal untuk harga hearing aids adalah 25,000, paling mahal. Tapi kebanyakan orang pekak hari ni yang diorang guna, kalau awak tengok dia macam flat dia tu, harga dia 10,000. 10,000 kat sebelah ni, 10,000 kat sebelah ni. So dekat kepala dia orang ni ada 20,000 untuk dia dengar je. Alright. Kalau Nur Fazana, saya rasa dia menjawab persoalan pasal implant. Yang ni implant. Yang awak tengok kat gambar tu implant. Harga dia 70,000. Tapi sekarang ni harga dia 50,000 hingga 250,000. Nur Fazana. So itu harga dia. Ini alat pandu pendengaran dan juga implant. Okay. Then kurang bahan bantu mengajar, kurang pendidikan. Betul. Syairah kurang pendidikan, Syairah. Okay. Kurang pendidikan, kurangnya untuk diorang ni memang kurang pendidikan, which is itu sebenarnya salah satu yang kami akan buat. Alright. Kami nak reducekan gap untuk orang-orang macam tadi si Shakira cakap, Shakira Nasi, betul lah. Shakira cakap kita nak reducekan communication. Actually, kami reducekan gap education dan juga communication between deaf and hearing people. So ini yang kami sedang buat. Kalau kita tengok juga di seluruh Malaysia kan, kita kekurangan jurubahasa dan juga penterjemah. Kalau kita tengok dalam TV sekalipun kan, kita ada dekat TV berapa yang ada orang penterjemah yang dekat TV satu tu kan, ada satu kan. Itu satu. TV berapa lagi ada untuk yang penterjemah tu ataupun interpreter? TV Al-Hijrah. Okey, TV Al-Hijrah tu kenal tak siapa? Itu Nesda. Dia dari Nesda, nama dia Encik Amin. Itu salah seorang orang kita, tapi TV Al-Hijrah ni tak selalu ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebab dia kena booking. Dia orang tak nak bayar secara lamsam kan. So, macam orang yang dekat tu memang dari MFD. TV1 sebab dia TV kerajaan. Okay, TV Al-Hijrah ada. Okay. Astro ada tak? Astro ada tak? Astro kan ada banyak TV. Dia ada Astro Ria, Prima, kan? Lepas tu Ceria. Ada banyak lah. Ada tak? TV3, Media Prima punya, ada tak? Dia letak orang pekak punya tu, apa, penterjemah kat situ. Ada tak?
Ada tak yang tahu? TV3 tu. Kenapa dia tak letak baca berita, tak ada baca berita hanya untuk orang yang boleh mendengar. Tak kan? So itu yang membuatkan orang pekak tak tengok TV3, dia tengok TV1 je. Segala maklumat TV1 tu benar-benar belaka saja pada dia orang. Alright? So memang kekurangan jurubahasa. Seluruh Malaysia sekarang ni tak sampai 30 orang jurubahasa. Seluruh Malaysia. Bayangkan berapa ramai orang pekat dalam Malaysia ni. Seluruh Malaysia ada kurang daripada 30 orang. So yang dalam TV tu ada berapa orang, biasanya akan bertukar-tukar. TV1 dengan TV3, TV Al-Hijrah ni dia pakai yang dari Nesda. Tapi yang lain itu yang membuatkan TV1 ni ada lebih kurang dalam 10 orang yang tukar-tukar tu. Sebelum ni Bapa Alif Sata salah seorang. Alright? So itu yang berlaku lah. Then kami keluarkan Sesito Sign Language Augmented Relative Flashcard to learn the sign language easy, fast, fun and effective. Itu kerja kami. Kami keluarkan tu nak belajar pasal tempat. So bawa satu modul tempat tu, awak boleh belajar semua pasal tempat kat situ. Itu yang kita hasilkan. Which is untuk flashcard bahasa isyarat tak ada lagi dalam pasaran dekat Malaysia. Dekat Malaysia memang tak ada lah. Jangan risau, kami yang pertama buat. Lepas tu awak pergilah dekat Brunei. Brunei pun tak ada. Brunei pun minta dari kami. Then awak pergi ke Indon pun tak ada juga. Para kerja, rakan kerja sama kami kat sana, dia orang pun ambil dari kami dekat Malaysia. Dan pergilah Filipin. Filipin pun tak ada sebab kami dah buat research. Kat Filipin tak ada. So orang-orang Asia bawa dari Malaysia untuk bawa ke Filipin. Sebab ada seorang stewardess dia ada anak pekak. So dia gunakan apa yang kami buat. Alright? Dan pergilah ke Vietnam. Vietnam pun tak ada sebab apa yang kami buat adalah saya dah buat research sebelum ni ke seluruh negeri-negeri negara-negara ASEAN dan juga Korea, China dan Jepun. So kami tahu memang tak ada. Pergi ke Bangladesh tak ada juga sebab bila saya pergi ke sana saya dah tahu Bangladesh adalah salah satu negara yang perlahan cara dia punya ni. So kami ada kawan kat sana. Kami tanya. So dia memang tak ada. Benda ni memang tak ada dan tak dibuat. Alright? So kami juga menyokong Sustainable Development Goal daripada United Nations, which is kami nak quality education untuk orang pekak ni, kami nak reducekan inequalities kan, dan kami juga menggunakan partnership for the goals. Kami bekerjasama dengan yang lain untuk membuatkan goal kami tercapai. Alright? Then kami ada rakan strategik. Kami ada rakan strategik dari Nesda. Kami ada rakan strategik dari Persatuan Orang Pekak Negeri Melaka. Kami ada rakan strategik daripada Kedah, KDA. Kami ada dari Sarawak. Kami ada dari Sabah. Kami juga ada dari Perak. Ini rakan strategik kami. Which is, diorang ni juga yang membantu kami untuk buat kelas-kelas bahasa isyarat. Alright? Dan kami ada 50 orang dari pelbagai persatuan orang pekak ni, ada 50 orang pekak sebagai beneficiaries kami. Beneficiaries ni adalah penerima manfaat. Alright. Kalau di Melaka, kami directly memberikan beneficiaries tu kepada budak-budak pekak dekat situ. Lebih kurang 30 orang. 34 orang. Lebih kurang 30 orang lah. Di 34. Budak darjah 5 dan darjah 6 dekat sekolah pendidikan khas Melaka yang pekak, seorang, darjah 6 seorang, darjah 5 seorang. Ada 2 kelas ni. Seorang, darjah 5 dengan darjah 6. Jadi 2 kelas kan. So kesian lah untuk orang-orang ni sebab diorang ni tak ada akses ke sekolah sebenarnya sebab diorang sangat kurang untuk mendapatkan pendidikan macam kita. Alright, seterusnya apa kami buat terhadap kajian pasaran? Di seluruh Malaysia, terdapat lebih kurang 70,000 orang pekak. 20% daripadanya adalah kanak-kanak dan di seluruh Malaysia terdapat 2,380 sekolah pendidikan khas ataupun sekolah pekak dan juga TPKI. Bayangkan 2,380 yang kami dah dapat hanyalah tak sampai pun 50. Alright?
Di seluruh Asia Tenggara, kita ada 22% orang pekak, which is daripada 466 juta orang pekak di seluruh dunia ni, kita ada 103 juta orang pekak yang berada di Asia Tenggara. Alright? Then 10 juta pula adalah kanak-kanak. So market untuk kami punya produk sangat besar kalau kita ikutkan. Kalau kita tengok, pelajar pekak di seluruh dunia ada 34 juta orang, which is kalau kita besarkan lagi, ibu bapa dan ahli keluarga mereka juga perlu belajar bahasa isyarat, guru dan komuniti pekak juga perlu belajar bahasa isyarat, masyarakat sangat perlu untuk belajar untuk mendekati orang pekak ni. Jadi, untuk pasaran di seluruh dunia, kita ada USD 2 bilion. Untuk Asia, 500 juta dan juga untuk di Asia Tenggara, kita ada 100 juta pasaran untuk pendidikan orang pekak. So, macam mana kami nak besarkan perniagaan kami? Bagi Chef Sito, kami nak besarkan perniagaan kami gunakan beberapa strategi ni lah. Satu, kami masuk BNI. Alright, BNI ni Business Networking International. Alright, yang kedua, kami buat publicity, masuk pertandingan, kami menang, itulah publicity yang selalunya. Join CSET. Join CSET ni perkara yang sangat bagus. Dari sini kita akan berjumpa dengan orang-orang lain yang membuat social enterprise. Then, kita guna promoting online dan offline yang kami buat. Dan kami juga buat awareness program. Satu lagi, networking yang kami buat pada persatuan-persatuan orang pekak. Sebab tu kami cakap, orang yang berurusan kami kebanyakannya orang pekak. Alright, so apa pencapaian kami? Pencapaian ni ada banyak sangat, tapi di sini antara beberapa yang kami senaraikan. Alright, so kami dah masuk newspaper, dah banyak newspaper masuk, yang kami masuk dari mula kami buat bahasa isyarat ni kan. Ni pada tahun 2015, 2016 macam itulah. Then kami juga pernah menang sebagai Global Entrepreneurship Network Malaysia. Kami adalah pemenang dia dan kami pergi ke Arab Saudi untuk bertanding Entrepreneurship World Cup. Kami mewakili Malaysia. Seterusnya kami ke ASEAN Entrepreneurship Summit pada tahun 2015, which is pada tahun 2015 ni kami menang entrepreneurship ni dengan bertanding dengan lebih kurang 250 orang lagi dari seluruh negara-negara ASEAN. Ini untuk Revolve Startup, kami juga pemenang yang diadakan di Sarawak. Revolve Startup, salah satunya, kami yang menang hadiah utama. Dan juga Ignite Pitch daripada Al-Sharq Forum, which is kami adalah satu-satunya peserta Malaysia yang menang masa kami pergi ke Turki untuk bertanding dekat sana. Tapi sangat sengit lah, sangat susah sebab masa tu kami kali pertama untuk pergi ke luar negara, pergi ke Turki untuk melawan kat sana lah. Alright. So, seterusnya, apa lagi? Kami menang Facing Up with Social Enterprise. Yang ini anjuran Kementerian Belia dan Sukan dengan Menteri, masa tu dia Timbalan Menteri Sukan, YB Steven Sim. Then, kami pergi ke Entrepreneurship World Cup pada tahun 2019. The one and only orang Malaysia yang pergi Entrepreneurship World Cup. Saya pakai baju, baju saya situ yang saya pakai ni. Ni. Baju yang sama. Ini baju lama. Dan kami juga menang untuk Malaysian Commercialization Year pada tahun ini. Awal saya letak ni. Malaysian Commercialization Year. Tahun ni kami menang. Alright, siang situ. Then kami menang UNDP, Youth Collab pada tahun 2019-2020 yang ni. Lepas tu kami ada sustainable plan untuk sesi itu, which is kami kerjasama dengan orang pekak untuk buka Starbucks. Masa ni kami kerjasama dengan Starbucks, alright, yang buka dekat Pulau Pinang satu dan juga dekat Bangsa satu, alright. Then apa pengiktirafan kami? Kami telah diiktiraf oleh, tak keluar lagi. Sekejap Alright. Pengiktirafan. Alright, kami diiktiraf oleh banyak agensi di seluruh Malaysia dan kami juga ada banyak yang
bagi kira kami dari My Harapan, Para Kerja, Startup Malaysia, WSF, World Startup Festival, Riff Off, E27, RTM. Kami dah masuk dalam TV dah banyak kali dah. Untuk ni, Yayasan Inovasi juga salah satu rakan kerjasama kami yang selalu memberi sokongan. Kerajaan Negeri Sarawak juga salah satu. Dan ada ramailah yang memberikan sokongan kepada kami. Alright, saya rasa itu sahaja untuk petang ni. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sudi mendengar. Kalau ada persoalan ataupun ada rasa nak tanya tu, nak tahu lebih lanjut pasal akademi kami dekat sini pun boleh bagi tahu kan. Kami ada sesi Talk Sign Language Academy. Alright, terima kasih doktor. Saya takut diorang nak pergi ke tempat lain doktor. Okay, sekejap ya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Encik Awang, right? Thank you so much, okay, for the sharing session. There are a lot of experience, okay, shared by Encik Awang. And we have few minutes for any Q&A, right? So maybe and another extra questions. I know that there are so many questions that you ask, okay, through chat box. But then if you have any additional questions that you want to ask to Encik Awang, so you can ask it now. Anybody want to ask Encik Awang? Ada siapa nak bertanya lagi? Doktor, saya stop share boleh? Boleh. Silakan. Alright, cool. Oh, saya nampak semua Itulah. kan. Okay, is there any questions you want to ask Encik Awang? Okay, dah lengkap. Saya cakap. Itulah. Ada apa-apa soalan Kan. lagi? Class, are you here with me? Oh. You, oh, lengkap dan padat. Ya ke lengkap? Dan padat. Not sure. Right. Okay. If no questions. Saya nampak ada satu doktor. Ain tanya. Untuk flashcard, sesi Tok dia cover BIM ke KTBM? Okay. Untuk sesi Tok punya flashcard, yang terkini kami buat dia cover dua-dua. BIM dan KTBM. So kalau beli awak boleh gunakan untuk KTBM. Semua perkataan tu KTBM boleh guna dan BIM boleh guna. So kalau awak datang belajar dekat sini pun BIM dan KTBM tu kita buat untuk sekali lah sebenarnya. Sebab kami tahu cikgu-cikgu kat sekolah dia guna total language. Kalau budak-budak tu tak faham, dia akan guna total language. Which is dia akan gunakan everything yang dia untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar sekolah. Macam tu. Kan? So Ain, awak dah PM si Dignity tu. Nanti PM dia tau. Jangan lupa. Ain, Syakira. PM sebelum kami keluar. Kena PM dia. Alright, guys. Any questions? Ada lagi tak Ada soalan? lagi soalan? Biasanya kalau orang tak ada soalan ni, saya bagi soalan, doktor. Itulah. Soalan yang bagus. Kan? Budak saya cakap, jangan bagi soalan. Tim saya cakap, jangan bagi soalan. Nanti dia orang tak boleh jawab. Susah. Tak payahlah bagi soalan kalau macam tu kan. Tapi bagus juga kalau kita bagi soalan kan. Bulan 1 nanti boleh datang ramai-ramai kan. Tiba. Boleh kita buat lawatannya, Encik Awang ya? Boleh, insyaAllah. Kami tak ada masalah. Itulah tadi anak saya ada dengar jugalah talk sekejap. It's about more on anak-anak kurang upaya lebih pada murid pekak ya. Because anak saya sulung ni dia ambil pendidikan khas juga dan now dah final year.
Tapi it is not specifically on yang pekak, bisu, cacat penglihatan tak. This more on what we call this masalah pembelajaran lah. Right. Masalah pembelajaran which is focusing on macam anak-anak termasuk anak-anak lembam, autism, dyslexia dan sebagainya lah. So kategori itu. But it is good sharing on in that environment because for me that there are so many things that we can contribute to them kan. So banyak sangat sumbangan yang kita boleh buat sebenarnya. Even in my area IT, computing and IT, sebenarnya banyak benda yang kita boleh bantu in using technology device for them, right? And one of the our innovation, especially on yang untuk orang buta, kami ada penyelidik kami buat untuk braille Al-Quran braille, right? And also for the pelajar-pelajar autism pun ada yang applied AR, VR, so many things technology that can contribute them, okay, to help them learning and so on. So banyak benda sebenarnya yang boleh kita contribute lah, okay, using our expertise. Okay, so I'm sure that okay, a lot of students here, there are so many areas here. Okay, actually you can use your own experts, okay, to contribute in specific focus group, okay, such as this to contribute this disability learning. So banyak sangat ya. What's that? Muncul flashcard. What's that? Apa benda tu? Another mind thinking for an creative and uselessness. Oh, right. Alright, tapi yang saya nak tanya satu soalan doktor, sebab Hmm. kami ni sebenarnya berusaha untuk mengurangkan jurang komunikasi dan juga pelajaran pada orang pekak ni. Saya nak Oh. tanya doktor, ada Hmm. berapa orang pekak yang doktor pernah ajar? Tak pernah lagi ajar. Because my focus Kan, student is not sebab- orang pekak. Tak pernah lagi ajar. It's not about your focus, yang fokus doktor pada orang pekak, tapi orang pekak tak ada kesempatan untuk sambung belajar. I see. Kesempatan mereka hanya sampai tahun 6, diorang boleh 3M tu sahaja, membaca, menulis dan mengira. So selepas tu mereka akan dimasukkan, di-channelkan kepada kemahiran dan tak ada peluang pun untuk orang pekak mendapat degree, diploma degree ataupun master degree ataupun doktor. So itu concern kami, which is kami sedang memperjuangkan. Alright, Ini adalah perjuangan. Yes, 1% because compared to yang cacat penglihatan itu sampai PhD, sampai Betul. postgrad. But then pekak memang saya tak pernah lagi dengar. Ya. Betul. Doktor bercerita pasal Al-Quran Braille, betul tak? Al-Quran Braille. Tapi pernah tengok tak orang pekak baca Al-Quran macam mana, doktor? Tak pernah lagi. Alif bata pun susah nak mengajar dia orang, doktor. Is that we are not too concerning on orang-orang pekak ya, orang bisu Yeah. dan sebagainya. So that is the thing what we are doing right now. We are championing for them to do this supaya diorang tak dia dah jauh ketinggalan, tetapi kami cuba merapatkan jurang tersebut. You see. Okay, this is a good things and contributions. Well done ya Encik Awang ya. Even bila Encik Awang tanya pernah ajar orang pekak, okay, so I assume that okay, my students is not orang pekak, alright. But then once you talk about it, pernah dengar tak orang pekak ada degree ke apa, memang saya tak pernah dengar lagi. But then for cacat penglihatan, yes, ramai yang saya dengar. But then betul. Saya tak pernah dengar. That's what I mean is this is a very measuring problem lah, that maybe we can contribute something to Major, them. doktor. Even saya bercakap dengan VC, saya bercakap dengan VC UiTM. UiTM satu Malaysia ada. Betul tak? Okay, tetapi bila saya tanya dia, ada 190,000 orang pelajar dalam satu masa, satu Malaysia. Berapa orang pekak? The answer is no. There is zero.
Takkanlah dalam 190,000 seorang orang pekat pun tak boleh ada, saya cakap. Saya cakap, macam mana dia boleh cakap dia memberikan secara inklusif. What we call Yes. inklusif tu kan. So macam UKM saya boleh bagi ni lagi lah, bagi excuse. Dia tak ada satu Malaysia kan. Tetapi UiTM ada satu Malaysia. Open U. Saya bercakap dengan VC dia. Open U. Dia orang ni datang sekali tau. Masa tu. Masa forum tu. Dia cakap berapa ramai orang pekat yang belajar dekat tempat UM dengan UiTM. Dua-dua satu Malaysia ni ada. There is no. Answer is zero. So that is the thing yang saya rasa macam, oh my God. So kerja saya ada banyak lagi sebenarnya. It's not about deaf people. It's about how the teacher, the lecturer untuk mengajar dia pula. So itu concern kami lah sebenarnya. Kami Okay, tak rasa kami tak rasa ianya untuk kami sahaja, tetapi kami kena bawa orang semua untuk bersama-sama dengan kami juga. Kami nak buat semua tak boleh lah kan. Yeah, sure, That sure. is the thing. Yeah, at least you give Masih some lagi kami awareness buat for supaya us. kami teruskan. Yeah, at least you give some awareness for us about this these issues, problems, and maybe it can give it some ideas, okay, how to contribute more, and maybe we can make some collaboration with Encik Awang. Boleh ya? Quote lah satu hari nanti. InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Alright. Hmm. Okay. And also you guys, okay, you can think some new innovation, okay, for those that they need, okay, our contribution. All right. We can use any opportunity, any platform, okay, to contribute them, okay, with our expertise, inshallah. And also I'm hoping that, all right, based on this sharing session, okay, from Encik Awang, at least we get some ideas and apply it in social entrepreneurship, inshallah. Yeah. Right. So if Right. no questions, okay, so make sure that, okay, you click at the link given in the chat box, okay, to check your attendance there. Right, there are links in the chat box. Okay, there. Okay, pautan kehadirannya. Is it possible if we get the recording of this meeting? Yeah, inshallah. So once the recording is completed, so I will share it to you. All right? Okay. Right. If no questions, okay, before we end our session, inshallah, I just want to remind all of you, make sure that, okay, all the content that you hear based on this sharing, okay, from Encik Awang, okay, please make some reflections, okay, based on the content. It is not based on out of the content during this session, because previously, okay, some students give reflection. It is not based on the content sharing session. It is outside of the content of sharing session. So please make sure that, okay, the content from this sharing sessions, okay, come up with your own reflection. Okay, what you get it. It is not, you can make it on your own words, okay. It is not certainly from the Google, okay, ChatGPT and so on, but please, it is from your experience on this sharing session, okay. So in English or Malay, you can do it both. It's okay, since we understand both of the language is okay, right? Okay. So if no questions, I think we can end this session, inshallah, right? With Surah Al-As and Tasbih Kafarah. Okay, for non-Muslim, you can tafakkur, inshallah. Okay, we would like to thank so much, okay, to Encik Awang for very good and experience sharing sessions. All right, at least we get some ideas on contribution to communities, inshallah. Thank you so much, Encik Awang. Alright, terima kasih doktor. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang kurang baik itu datang dari kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf kalau ada terbasar kata, tersilap kata,
Saya nak minta maaf sangat-sangat. Right, terima Alright. kasih Okay. Terima semua. kasih banyak-banyak. Okay. Bye. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Mm-mm. Waalaikumsalam. Bye.